Alright, kita teruskan kepada modul yang ketiga, message yang betul. Okay, kita kena tahu bahawa marketing itu apa. Marketing itu adalah menyampaikan message yang betul kepada audiens yang betul ataupun market yang betul melalui medium yang betul. Okay, jadi sekarang ni last video kita dah go through apa itu market yang betul. Okay, market yang betul adalah starving crowd. So, dalam modul ketiga ini kita akan go through apa yang dinamakan message yang betul. Okay. Apa itu message yang betul? Okay, message yang betul, message tu adalah dalam konteks iklan kita namakan ayat iklan ataupun lebih dikenali sebagai copywriting. Okay, kita dah tahu, seantero dunia tahu copywriting. Anda pun dah banyak belajar copywriting dan sebagainya. Okay. Jadi apa itu copywriting? Copywriting adalah ayat yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Jadi ulang balik, copywriting ayat yang mempengaruhi seorang itu untuk bertindak. Jadi ayat apa yang kita nak gunakan? Okay, as a copywriter, copywriter ni adalah orang yang menulis copywriting. Jadi kita kena pergi kepada mindset copywriter. Bila dia nak buat sebuah copywriting, dia nak draft satu copywriting. Jadi kita pergi kepada seseorang yang menulis ayat iklan lah, copywriter. Jadi apa tools yang copywriter ni guna? Of course, tools dia adalah bahasa. Apa tools dalam dia nak menulis sebuah ayat? Bahasa. So basically, bahasa apa yang patutnya digunakan? Kita go deeply sikit. Apa itu bahasa? Bahasa itu adalah satu sistem komunikasi antara manusia. Jadi kalau tanpa bahasa, perkataan ataupun komunikasi tidak akan berlaku. Simple as that. Bahasa. Ini adalah Profesor Steven Pinker. Dia mengkaji bahasa, linguistik. Dia kata apa? Bahasa mesti menyampaikan mesej kepada audiens dan mengambil kira hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Okey, saya nak highlight kat sini. Bahasa mesti menyampaikan mesej kepada audiens dan mengambil kira hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Hubungan. Maksudnya, bila kita bercakap tu, kita kena take note apakah hubungan kita dengan seseorang tu bila kita bercakap dengan dia. Okay. Ingat hubungan antara kita. Hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Ingat hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Contohnya kat sini. Kita dengan bos kita. Okay. Adakah kita akan cakap, aku nak cuti hari ni? Tak ada kan? Kita akan cakap elok-elok. Okay bos, saya nak apply cuti lah hari ni bos. Itu bahasa yang kita gunakan dengan bos kita. Lebih berlapik, lebih formal. Lebih formal lah kata kita dengan bos kita. Tapi kalau bila kita dengan kawan, jom aku nak belanja kau minum teh or ais. Okay. Aku ada masalah ni, aku pening kepala lah ni. Alang kau Mat, apalah kau ni kan. Adalah bahasa-bahasa yang tak pernah dengar. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa informal. Okay. Berbeza dengan kita dengan bos, bahasa kita dengan kawan kita lebih informal. Tapi kalau kata kita dengan family kita, dia sedikit formal, sedikit informal lah. Dalam konteks dia tak adalah formal sangat, dia tak adalah informal sangat. Kalau contohnya kita dengan ibu ayah kita kena cakap baik. Tapi lenggok bahasa tu ada. Yang kita faham bahawa setiap kali hubungan dia, bila kita nak berkomunikasi dengan seorang, kita nak bercakap dengan seorang, contohnya kita dengan bos kita dengan kawan kita dengan family, kita akan ubah. Betul tak? Kita akan ubah kita punya lenggok bahasa tu. Okay, itulah. Jadi, as a marketer secret 4, ayat dan bahasa yang kita gunakan berbeza mengikut hubungan kita dengan mereka. Okay, bila kita pergi balik, kita tengok balik kita punya yang sales funnel. Okay, kita tahu apakah hubungan kita dengan kita punya prospek. Kita tahu mungkin mereka ni tak pernah kenal kita lagi, ataupun mungkin mereka ni dah kenal dengan kita, ataupun mereka memang dah closely dengan kita. Jadi setiap ayat yang kita nak draft kepada mereka, kita perlu tahu
hubungan kita dengan mereka. Okay, right. So, kita pergi kepada bahasa juga. Bahasa juga dia mewakili apa yang kita fikirkan. Okay, satu tadi kita hubungan. Okay, first kita tahu bila kita nak bercakap dengan seorang, kita kena tahu bahawa apa hubungan kita dengan seseorang itu bila kita nak bercakap. Selain itu, bahasa juga ia mewakili apa yang kita fikirkan, apa yang seseorang itu fikirkan, ataupun apa yang kita tengah fikirkan. Perkataan dan bahasa yang kita gunakan, okay, jadi bergantung kepada apa yang kita fikirkan. Ni dah bila saya kata dah masuk psikologi tu, dia detail sikit. Contohnya kalau kita terfikir aku ada penyakit sakit jantung, ada kolesterol tinggi, kencing manis, aku susah hati lah. Jadi itu yang terfikir dalam orang yang ada masalah kencing manis, sakit jantung, darah tinggi. Itu yang dia terfikir, cara nak kurangkan gula dan sebagainya. Okay, aku susah hati. Itu bahasa dia, bahasa dalam diri dia, inner voice dia. Okay. So kita akan cakap ini kepada kawan kita sebab itu yang ada dalam fikiran kita. Bila kita berborak, kita ada masalah dan sebagainya, yang ni bahasa yang kita akan, yang ni ayat yang kita akan cakap kepada kawan kita. Sebab itu yang tengah ada dalam fikiran kita, inner voice kita. So apa kaitan dengan copywriting pula? Okay, bila menulis, kita kena tahu mesej apa yang kita nak sampaikan. Satu, kita kena tahu mesej apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua adalah kita mesti tahu hubungan kita dengan prospek yang membaca iklan ni. Okay, yang ni detailnya kita akan belajar dalam next topik lah. Gunakan bahasa yang ada dalam fikiran mereka ketika itu. Yang ni saya bagi satu saya install satu mindset di mana kita kena gunakan bahasa yang ada dalam fikiran mereka ketika itu, inner voice mereka. Okay. Jadi bila kita cakap berkaitan dengan copywriting, yang ni message yang kita perlu ada dalam copywriting. Yang pertama, bukan pasal produk. Okay, sebab produk tu dia hanya membantu seseorang tu untuk, contohnya kita jual produk, dia membantu seseorang itu untuk berubah daripada state sebelum kepada state selepas. Dia membantu dia. Tetapi apa keinginan dia, apa yang dia nak, yang tu yang kita kena highlightkan. Jadi kebanyakannya benda tu adalah masalah yang prospek sedang hadapi. Jadi apa mesej yang kita perlu ada dalam copywriting adalah kita perlu highlight masalah yang prospek sedang hadapi. Apa masalah prospek? Ada yang kata dengan saya tak ada masalah lah prospek. Prospek ni tak ada masalah apa. Contohnya lah, setiap produk, setiap benda yang kita jual mesti ada masalah yang ingin diselesaikan. Okay, jangan, dia ada cara dia. Okay, contohnya kalau ada yang certain tanya saya tak ada produk, saya tak ada masalah, itu tipu lah. Sebenarnya setiap produk mesti ada masalah yang dia nak selesaikan. And then kita perlu highlight kehidupan yang lebih baik yang prospek boleh dapat bila mereka membeli produk. Yang ni yang saya katakan tadi adalah state selepas mereka membeli produk, apa yang mereka dapat. Contohnya kalau state sebelum tu dia sakit kaki, beli gel lutut, and then dia akan dapat dia akan kurang sakit kaki. Sakit kaki tu sebenarnya, sakit kaki tu dia hanyalah state. Apa yang menyebabkan sakit kaki? Dia susah nak solat. Itu sebenarnya yang kita kena highlightkan. Itu masalah yang kita kena bagi tahu dekat dalam kita punya copywriting. Susah nak solat, susah nak berjalan. Okay, and then susah berjalan tu ni susah nak berjalan dengan anak-anak. Okay, ataupun bila anak-anak nak minta pergi daripada satu rumah ke rumah lain, kita susah. Jadi benda-benda tu yang kita kena highlight masalah tu. Sakit kaki je dia hanya first level. Kita kena pergi deeply lagi, second level, third level. Apa masalah lagi. Okay. Itu kehidupan daripada produk tu. Katanya susah nak solat, dapatkan gel produk dapatkan kita punya produk, gel sakit lutut. Lepas tu boleh berterawih 20 rakaat. Yang tu yang kehidupan yang lebih baik yang prospek boleh dapat selepas mereka dapatkan kita punya produk. Yang tu message yang perlu ada dalam kita punya copywriting. Okay, contoh bahasa dalam fikiran lah, saya bagi contoh. Okay, contohnya kalau macam ni, contohnya kalau katalah orang tu ada masalah sakit, masalah berat badan kan. Contohnya setiap kali dia naik LRT,
dia makan space. Jadi badan aku ni gemuk ah. Setiap kali naik LRT akulah yang rasa paling makan space dalam tu. Malu betul. Yang ni yang inner voice mereka. Inner voice kita punya prospek. Okay. Nombor 2, aku kalau berpeluh, ya Allah, baunya semerbak sampai office boleh cam bau tu dari aku. Jadi dia, apa perasaan dia? Malu. Kalau dia berpeluh, ada bau badan dia yang tak sedap. Okay, ini untuk produk yang contohnya kalau dia nak menjual produk ubat ketiak dan sebagainya lah. Okay, perfume ke. Dah lama anak nak mengadu, asyik tak selesa tidur kat ruang tamu. Kalau ada cara boleh beli rumah yang selesa sikit. Yang ni contoh inner voice seorang ibu. Contohnya dia ada 4 orang anak yang dah berkahwin kan. Jadi antara faktor kenapa anak dia tak balik ke rumah adalah sebab kawasan rumah tersebut macam contohnya nak balik raya, tak boleh lah nak balik 4 sebab ada 2 bilik je kan, ke ada 3 bilik je. Jadi tak muat untuk 4 anak dia balik. Jadi dia akan fikir, nanti anak-anak cucu tak selesa tidur kat ruang tamu. Okay, ataupun rumah yang sekarang ni dia duduk rumah PPR kan. Jadi yang ni inner voice mereka. Okay, hari-hari test gula lebih dari 7 ni. Pantang dah buat, jaga makan dah. Apa lagi aku boleh buat ni? Ni adalah contoh mereka yang ada masalah kencing manis. Okay, test hari-hari dah buat, dah pantang makan, tapi still tak turun lagi gula. Apa lagi option dia boleh buat? Yang ni inner voice yang ada dalam fikiran mereka. Okay, contoh bahasa dalam fikiran. Okay, so hopefully anda akan lebih jelas untuk macam mana kita nak cater, untuk apa yang berada pada pemikiran kita ni, prospek. Okay, bab ni memang kita akan market kita bahagian message ni, kita akan tahu apa yang berada pada pemikiran kita punya audience. Dan selepas ni, bab yang selepas ni adalah dengan lebih detail saya akan terangkan bagaimana apa itu copywriting dan beberapa cara yang kita boleh buat untuk kita susun kita punya ayat copywriting supaya lebih kemas, lebih tersusun dan lebih dapat membantu untuk seseorang itu mengambil tindakan. Okay, so tengok dalam video yang seterusnya.